Bukan tak menentang, kebanyakannya tidak menentang. Kenapa cikgu? Kenapa orang Sabah tak menentang? Adakah mereka suka penyerahan Sabah itu diberikan kepada kerajaan British? Reason kenapa orang Sabah tidak melakukan penentangan terhadap penyerahan adalah kerana Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, like Histrozi Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang keempat tingkatan 4 yang bertajuk Era Peralihan Kuasa British dalam negara kita. Alright. Jadi, dalam video yang sebelum-sebelum ini, kita dah belajar tentang apa itu BMA. Apa itu Malayan Union. Dan kita dah belajar juga tentang penyerahan Sarawak dan apakah reaksi penyerahan Sarawak. Jadi ini merupakan satu topik yang seterusnya yang kita nak tengok tentang bagaimana pula berlakunya peristiwa penyerahan Sabah kepada British. Daripada Syarikat Borneo Utara British iaitu SBUB. Alright. Jadi dalam video kali ini kita akan fokuskan kepada dua subtopik terus, iaitu subtopik 4.6 dan juga subtopik 4.7, iaitu penyerahan Sarawak dan faktor penyerahan Sarawak dan juga reaksi rakyat terhadap penyerahan Sabah. Okey. Jadi apa benda penting yang kamu kena tahu bila kita belajar tentang peristiwa penyerahan Sabah? Alright. Jadi ada dua benda penting yang kamu kena tahu bila kita cakap tentang peristiwa penyerahan Sabah. Yang pertama, kita nak tahu apakah faktor penyerahan Sabah itu dilakukan. Apa sebab? Kenapa Sabah itu diberikan oleh SBUB kepada kerajaan British? Apa reason dia? Yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar pula, kalau dekat Sarawak kita belajar, kebanyakan atau majoriti orang-orang Sarawak menentang penyerahan Sarawak. Tapi, dekat Sabah ini tak banyak golongan yang menentang. Dan kita nak belajar, apa faktor menyebabkan orang-orang Sabah ni tak menentang penyerahan Sabah? Kenapa? Mereka suka ke Sabah ni diberikan kepada kerajaan British? Itu yang kita nak tengok. Okey, jadi ada 3 faktor penyerahan dan juga 3 faktor kenapa tiada penentangan yang dilakukan oleh rakyat Sabah terhadap penyerahan. Okey. So kita tengok yang pertama dahulu. So ada 3 faktor kenapa penyerahan Sabah itu dilakukan. Yang pertama adalah disebabkan oleh kepentingan British. Yang kedua, dasar British. Dan yang ketiga adalah masalah kewangan. Okey. So kita pergi dalam yang pertama dahulu, iaitu kepentingan British. Maksudnya, kenapa British nak sangat Sabah? Lebih kurang sama reason kenapa dia nakkan Sarawak adalah untuk mendapatkan bahan mentah dan juga kawasan pasaran. Tapi ada satu lagi reason kenapa Sabah ini diinginkan oleh British, sebab pada waktu ini kebanyakan tanah-tanah jajahan British yang ada di dunia ini dah dimerdekakan. Contoh macam Sri Lanka, India dan Burma dah berjaya dimerdekakan oleh British. Jadi British ni diperlukan tanah jajahan yang baru untuk mendapatkan hasil bumi dan juga bahan mentah untuk mereka. Jadi dia kena cari tanah-tanah jajahan baru. Jadi kat sinilah dia decide untuk mengambil Sabah daripada SBUB sebabkan kepentingan dia untuk mendapatkan bahan mentah dan kawasan untuk memasarkan barang-barang mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh undang-undang atau dasar British itu sendiri. Sebelum penyerahan Sarawak ini diberikan, kamu kena tahu SBUB dengan kerajaan British ni mempunyai orang kata hubungan yang sangat rapat. Alright, sehingga kan bidang-bidang ataupun isu-isu yang berkaitan dengan hubungan luar dan pertahanan negeri Sabah, alright, dipertanggungjawabkan oleh SBUB kepada kerajaan British. Yang mana kerajaan British dipertanggungjawabkan oleh SBUB untuk menjaga pertahanan dan juga hubungan luar negeri Sabah ni masa SBUB masih ada. Okey. Jadi kalau semasa pemerintahan SBUB di Sabah, jadi apa-apa isu berkaitan dengan pertahanan, askar dan sebagainya, SBUB akan minta tolong dengan kerajaan British. Jadi bila sekarang ni SBUB dah tak nak memerintah British, jadi cara yang lebih senang untuk orang kata melepaskan Sabah adalah dengan cara apa? Dengan cara memberikan Sabah kepada orang yang paling dekat lah, yang ada hubungan dengan dia. Siapa lagi kalau bukan kerajaan British.
Jadi hal ini mendorong SBUB untuk menyerahkan Sabah kepada kerajaan British sebab kerajaan British memang dah ada hubungan dengan orang kata SBUB sebelum ini. Nampak tak? Dia dah ada kabel dekat situ. Okey, itu yang kedua. Dan sebab yang ketiga adalah sama macam dekat Sarawak, sama yang macam yang dihadapi oleh Vinebrook, iaitu SBUB dah tak ada duit. Okey, tak ada sumber kewangan disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, selepas Jepun keluar daripada negara kita, Jepun telah meninggalkan negara kita atau Sabah, Sarawak, Tanah Melayu dan sebagainya dalam keadaan yang huru-hara, alright, dan banyak kerosakan yang ditinggalkan. Jadi SBUB ini memerlukan dana yang sangat tinggi. Memerlukan kos yang tinggi untuk membangunkan semula Sabah. Dan apa yang berlaku? Mereka tak ada duit lah, senang kata. Ada orang tak ada duit untuk orang kata membangunkan semula Sabah. Ada itu 3 reason dia. Nampak tak dekat sini? So, kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu kenapa kalau kamu tengok dekat Sarawak, orang-orang Sarawak sangat menentang penyerahan Sarawak tu. Tapi, dekat Sabah, orang-orang Sabah ni tak menentang. Bukan tak menentang, kebanyakannya tidak menentang. Kenapa cikgu? Kenapa orang Sabah tak menentang? Adakah mereka suka penyerahan Sabah itu diberikan kepada kerajaan British? Reason kenapa orang Sabah tidak melakukan penentangan terhadap penyerahan adalah kerana ini. Jadi ada 3 faktor rakyat Sabah tidak menentang penyerahan. Yang pertama adalah sebab oleh dasar British yang menindas kegiatan berpersatuan. Alright, yang mana pada awalnya, dekat Sabah ni dia ada persatuan-persatuan yang menentang penyerahan ini. Alright, contohnya kita ada Parti PAS-PAS, Persaudaraan Sahabat Bina Sabah, kita ada BARIP, Barisan Pemuda Sabah, kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu pada peringkat awal. Alright, tapi British menindas persatuan-persatuan ini dan pada peringkat awalnya persatuan-persatuan yang ditubuhkan ni pun tidak kuat mana sebab apa? Sebab dekat Sabah ni dia terlalu banyak etnik, terlalu banyak kaum yang berbeza-beza. Cara pemikiran, agama dan sebagainya. Jadi sukar untuk menghimpunkan rakyat Sabah ni untuk bergerak dalam satu parti politik. Kalau orang bangsa ini kata Zanusun nak buat parti dia sendiri, nak buat parti dia sendiri, ini nak buat parti dia sendiri. Disebabkan perbezaan daripada pelbagai etnik yang menyebabkan susahnya nak adanya perpaduan antara masyarakat Sabah itu sendiri untuk menentang penyerahan Sabah. Tapi ada parti-parti ataupun persatuan-persatuan yang menentang tapi tidak cukup kuat. Nampak tak kat situ? Dan British pula bila dia tahu terdapat persatuan-persatuan kecil ni, dia tidak tinggal diam. Apa yang dia buat? Ini adalah 2 cara yang British gunakan untuk melumpuhkan persatuan-persatuan yang sikit ni. Persatuan-persatuan yang ada ni British nak terus stop. Dengan cara apa? Ada 2 cara yang British gunakan untuk melumpuhkan persatuan-persatuan di Sabah. Yang pertama adalah memberikan tawaran kenaikan pangkat kepada ahli-ahli persatuan. British tak nak orang kata ahli-ahli persatuan yang menentang British bagi macam rasuah. British bagi macam orang kata offer. Jangan menentang British, nanti korang akan dapat kenaikan pangkat, kejudan kerajaan, gaji tinggi dan sebagainya. Dan ada pemimpin-pemimpin yang termakan dengan tawaran-tawaran ini. Itu cara dia. Jadi bila pemimpin Sabah dia termakan dengan tawaran tersebut, mereka akan berhentikanlah penentangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan memindahkan pemimpin yang aktif dan degil dalam persatuan ke bandar yang lain. Contoh kalau ada pemimpin persatuan yang tak nak terima orang kata tak nak terima tawaran kenaikan pangkat, mereka nak juga menentang. Jadi macam mana cara British buat? British pindah kan, paksa pemimpin-pemimpin yang aktif ni, alright, untuk berada di bandar yang lain. Pindahkan ke tempat lain. Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin ni dia kuat sebab dia ada sokongan dekat tempat tersebut. Jadi kalau dia dipindahkan ke tempat lain, pemimpin itu tak akan ada sokongan, tak akan ada kekuatan atau kedudukan. Nampak tak betapa bijaknya British untuk melumpuhkan persatuan-persatuan yang ada di Sabah ni. Nampak tak? Jadi itu adalah faktor pertama kenapa orang-orang Sabah tidak melakukan penentangan terhadap penyerahan Sabah. Yang seterusnya adalah dasar British yang mengehadkan peluang dalam pentadbiran. British dia sangat-sangat particular, sangat-sangat strict, sangat-sangat orang kata tegas dalam memilih orang kata orang-orang tempatan untuk bekerja dalam kerajaan British.
hanya orang-orang tempatan yang menyokong British je akan dia naikkan pangkat, yang akan orang kata diletakkan dalam kerajaan. Jadi kebanyakan rakyat-rakyat Sabah ini dihadkan peluang. Maksud had apa cikgu? Maksud dia delimited. Maksudnya British tak bagi sangat peluang kepada orang-orang tempatan ni untuk bekerja dalam kerajaan, untuk menjadi pemimpin. Jadi hal ini memberi kesan buruk sebab apa? Sebab bila tak ada pemimpin rakyat Sabah ni yang terlibat dalam pemerintahan, dalam pentadbiran, jadi kebanyakan rakyat-rakyat Sabah ni tak ada peluang untuk jadi pemimpin. Tak ada peluang untuk bekerja dalam pentadbiran dan mereka menjadi kurang mahir dan tiada pengalaman untuk menjadi pemimpin, untuk tahu selok-belok dalam pentadbiran, dalam pemerintahan dan sebagainya. Dan ini yang British nak sebenarnya. Sebab bila tak ada pemimpin yang ada ilmu dalam pentadbiran, tak ada orang yang akan menentang. Dan yang ketiga adalah kepentingan sosioekonomi rakyat Sabah juga. Alright, yang mana pada waktu ini kita belajar tadi kan, saya beritahu SBUB ni dah tak ada duit. Jadi rakyat-rakyat Sabah pun dia berfikir logik dekat situ. Alright, kalau diteruskan juga berada di bawah SBUB, mesti SBUB tak mampu untuk orang kata membangunkan Sabah sebab mereka dah tak ada duit. Jadi untuk memastikan kesejahteraan orang-orang Sabah ni, orang-orang Sabah majoritinya pada waktu menerima. Dan pada waktu itu orang Sabah dia rasa macam mungkin dengan penyerahan Sabah kepada British dapat bantu untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Sabah yang baru habis dijajah oleh Jepun. Alright. Jadi orang Sabah ni percaya yang British dapat meluaskan jaringan perdagangan, dapat memajukan negeri selepas Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Dan itu menyebabkan kenapa sedikit orang yang menentang dan kebanyakannya rakyat menyokong penyerahan Sabah itu dilakukan daripada SBUB kepada British. Sebab tak ada beza pun. SBUB kena jajah, British pun kena jajah. Apa beza dia? Tukar je lah. Apa masalah? Kalau kita tukar daripada SBUB kepada British tu boleh meningkatkan ekonomi, boleh meningkatkan taraf hidup. Jadi kenapa kita nak menentang, betul tak? Itu yang difikirkan oleh majoriti masyarakat Sabah pada waktu itu. Jadi itu adalah 3 faktor kenapa tak ada ataupun kurangnya masyarakat yang menentang penyerahan Sabah. Yang pertama, disebabkan oleh dasar British yang menindas terhadap persatuan. Yang kedua adalah disebabkan oleh British mengahadkan peluang dalam pentadbiran. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh sosioekonomi dan kepentingan rakyat Sabah untuk ditingkatkan taraf hidup mereka selepas Perang Dunia Kedua. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap kamu faham, kamu lebih kefahaman tentang apa itu penyerahan Sabah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau korang ada beberapa topik yang korang nak kita bincangkan, korang boleh turunkan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu paling penting. Siapa yang belum subscribe, tekan button subscribe tu sekarang. Alright. Sebab apa? Tekan button subscribe dan tekan loceng notification supaya kalau ada video-video baru korang boleh tahu dengan cepat dan pantas. Jangan lupa untuk follow juga social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram. Dan itu sahaja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Let history teach you history. Okay? Bye.